Baik, kita boleh mulakan surah Asy-Syura mulai ayat 34. Surah Asy-Syura mulai ayat 34. Baik, kita mula. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Atau yubikhunna, ia binasakan akan mereka, atau ia binasakan akan mereka, bima, dengan sebab apa yang, kasabu, telah mengusahakan mereka, wayafu, dan ia maafkan, an kathir, dari kebanyakan. Ayat 35. Wa ya'lama, dan ia mengetahui, alladzina, oleh orang-orang yang, yujadiluna, mereka membantah, fi ayatina, pada ayat-ayat kami, ma lahum, tiada bagi mereka, mahis, min mahis, daripada tempat lari. Baik, saya masuk mula. Au yubikhunna bima kasabu, atau ia binasakan akan mereka dengan sebab apa yang telah mengusahakan mereka. Usaha yang dimaksudkan ialah dosa, disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Allah kalau mahu, Allah akan binasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Wa ya'fu an kathir, dan ia maafkan dari kebanyakan. Artinya, ya, Allah juga bersifat memaafkan, dan terkadang, ya, Allah tidak turunkan musibah, iaitu adalah di antara kemaafan Allah Ta'ala. Terkadang Allah selamatkan mereka daripada musibah, itu juga adalah di antara kemaafan, ya, daripada Allah Ta'ala. Tapi manusia-manusia ini tidak reti bersyukur dengan Tuhan yang Maha Pencipta. Bahkan dia terus menentang, ya, ayat-ayat Allah. Kedatangan Rasul, ya, mereka tidak ambil peduli, melainkan Rasul itu menjadi bahan celaan, bahan olok-olokan, dan berbagai-bagai lagi. Itu yang diperumpamakan, ya, kalau Allah mahu, Allah boleh tenggelamkan mereka dalam lautan, Allah binasakan mereka. Tetapi, ya, Allah memberi kemaafan, banyak Allah memberikan kemaafan. Wa ya'lamal ladzina yujadiluna fi ayatina, dan ia mengetahui oleh orang-orang yang, dan ia mengetahui akan orang-orang yang, akan, ya, akan orang-orang yang. Ia di sini ialah Allah. Allazina tu allazina yujadiluna, mana, dan ia mengetahui akan orang-orang yang mereka membantah pada ayat-ayat kami. Ma lahum min mahis,
tiada bagi mereka daripada tempat lari. Orang yang membantah ayat-ayat Allah, diingat Allah Ta'ala tidak mengetahui. Allah mengetahui. Artinya, mereka ni nak lari daripada mana? Bumi ni bumi Allah. Nak lari ke mana? Ya. Macam kat dunia ni, terkadang mereka yang buat salah dalam negara, ya, mereka cepat-cepat lari keluar, ya, daripada negara kerana takut, ya, ditangkap, ya, dan berbagai-bagai. Tapi terkadang, ya, tidak selamat juga, ya, sampai luar negara, ya, pihak kerajaan luar negara hantar balik ke sini. Jadi tak juga kadang lepas, apalagi di akhirat atau, ya, di sisi Allah. Ya, kita nak lari mana? Bumi ni bumi Allah. Artinya tak dapat kita nak lari mana pun. Ya. Itu dia katakan di sini. Ya. Baik, sambung lagi ayat 36. Wama, dan apa jua. Bukan maka. Ha? Dan apa. Pama tu. Maka. Apa maka? Oh, sorry. Pama, maka apa jua. Utitum, telah diberikan kamu. Salam. Sila. Teruskan, ya, ayat 36. Sekarang ni ayat 36. Wama utitum, dan apa jua telah diberikan kamu, min syai'in, daripada sesuatu, famata'u, maka kesenangan, al-hayati dunya, kehidupan dunia. Wama, dan apa yang indallah, di sisi Allah, khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal, lillazina, bagi orang-orang yang amanu, telah beriman mereka, wa ala rabbihim, dan atas Tuhan mereka, yatawakkalun, mereka bertawakal. Baik, saya masuk mula, ya. Fama utitum. Fama ni, maka apa jua. Jadi kadang kita nak terjemah man. Apa yang ke, apakah ke, apa jua ke, ya. Kadang, ya, kita terfikir macam tu, ya. Nak letak mana ni, man ni banyak. Mana apa yang, mana apakah, ya, mana apa jua, ya. Kadang makna tiada. Ada ilah, mana tiada. Jadi kita tengok rangkap. Kalau ada jawab, itu mana apa jua. Contohnya di sini, fama utitum min syai'in fa. Itu fa tu menjadi jawab kepada ma. Maka apa jua telah diberikan kamu daripada sesuatu, maka. Jadi maka tu jawab. Maka, ya, kesenangan al-hayatid dunya, kehidupan dunia. Ya. Depannya wama indallahi khairun. Wama di sini dia tidak ada jawab. Jadi wama di sini dan apa yang. Dia tak ada jawab. Dan apa yang di sisi Allah khairun, lebih baik. Dia tak ada jawab. Ya.
Itu di situ apa jua, yang pertama tadi. Jadi di sini kena ingatlah, ya, apa jua yang Allah telah berikan. Sebenarnya semuanya, ya, adalah kehidupan dunia semata-mata, untuk kesenangan kehidupan dunia. Ya. Jadi kita tidak akan senang hidup kalau tidak ada keperluan, tidak ada kecukupan, ya, dengan kebendaan-kebendaan dunia. Ya. Sudah tentu kalau tak ada rumah, susah kita. Kalau tak ada kenderaan pun susah kita. Tak ada, ya, pakaian pun susah kita. Jadi semua itu adalah, ya, kesenangan kehidupan dunia. Tetapi, ya, kebanyakan mereka ini terkadang, ya, hanyut dengan tipu daya, ya, dunia ini. Dan Allah katakan, wa ma indallahi khairun wa abqa. Dan apa yang di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Lillazina amanu, bagi orang-orang yang telah beriman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan atas Tuhan mereka bertawakal. Okay. Jadi, ya, bagi mereka yang beriman, bagi mereka yang bertawakal, berserah kepada Allah, mereka ini adalah daripada golongan yang ingat, ya, bahawa dunia itu, dunia hanya sebagai kesenangan hidup sementara ada hayat di dunia. Tapi yang kekal abadi, yang lebih baik adalah kehidupan sesudah mati. Itulah kehidupan yang abadi, yang kekal. Tetapi manusia terkadang ia ditipu, ya, oleh, ya, kehidupan dunia ini, sehingga mengabaikan tanggungjawab, ya, sebagai hamba kepada Allah. Dan mereka lupa bahawa ada kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Sebab itu, ya, beruntunglah kepada, ya, yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Sambung lagi ayat 37. Wallazina, dan orang-orang yang yajtanibuna, mereka menjauhi, mereka menjauhi. Kaba ini kena letak begini, ya. Perkataan dua ni. Kaba irol ismi, sekalikan. Kaba irol ismi. Dosa-dosa besar. Kita terjemahkan dia, ya, secara terbalik, ya. Sebab kabair ni maknanya besar-besar. Ismi dosa. Jadi kalau bahasa kita besar-besar dosa, tak cantik lah. Jadi kita kena susunkan dosa-dosa besar. Tapi kita kena tahulah, yang dosa tu ismi, yang besar tu kabair, ya. Daripada perkataan kabir, jama'i kabair. Wal fawahish, dan kekejian-kekejian. Wa'iza, ada wa'iza ni ada ma pula. Wa'izama, izama. Itu dah lain makna, ya. Kalau iza, apabila saja cukup. Kalau izama, kena sekalikan. Wa tu dan. Izama, apabila sahaja. Jadi kalau ada penambahan mama ni, kita kena buat makna bukan iza, apa yang. Apabila, apa yang. Tak ada macam tu. Izama, apabila sahaja. Ghadibu, telah marah mereka. Mereka yastaghfirun, mereka minta ampun.
Sama lagi ayat 38, walladzina, dan orang-orang yang istajabu, telah memperkenankan mereka, li rabbihim, bagi Tuhan mereka, wa aqamu, dan telah mendirikan mereka, as-salata, akan solat, wa amruhum, dan urusan mereka, syura, ialah permesyuaratan, bainahum, di antara mereka, wa mimma, dan daripada apa yang razaqnahum, telah merezekikan kami akan mereka, yunfikun, mereka belanjakan. Ayat 39, walladzina, dan orang-orang yang iza, apabila asabahum, telah menimpa ia akan mereka, al-baghyu, oleh kezaliman, mereka yantasirun, mereka membela diri. Baik, saya masuk mula ya. Daripada ayat 37, walladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahish, dan orang-orang yang mereka menjauhi akan dosa-dosa besar dan kekejian. Jadi kepada mereka yang mau balasan yang lebih baik di sisi Allah Ta'ala, mereka ialah yang beriman dan bertawakal, mengikut ayat 36. Selain daripada itu, ya, orang-orang ini mereka menjauhi dosa-dosa besar. Ya. Jadi kalau dosa-dosa besar dapat dijauhi, artinya dosa-dosa kecil sengaja, kadang tak sengaja, ia mudah mendapat kemaafan daripada Allah. Dengan syarat kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Jadi yang paling penting, kita hindarkan apa yang dikatakan dosa-dosa besar itu. Lagi wal fawahish, dan kekejian-kekejian.
Artinya kekejian itu yang dianggap dalam syarak. Keji yang dianggap dalam syarak. Kalau mengikut syarak, mengikut hukum, bahawa ia adalah sesuatu yang keji, maka itulah fawahish. Kalau seandainya dalam syarak itu tidak mengatakan itu keji, tapi hanya masyarakat atau adat mengatakan keji, itu kita boleh tolak. Contohnya di zaman Nabi SAW, orang musyrikin zaman itu, kalau siapa ada anak angkat, anak angkat itu adalah anak sendiri. Maknanya tidak anak angkat. Contoh Nabi ada anak angkat lelaki. Kemudian kalau zaman jahiliyah, menantu anak angkat tadi ataupun isteri anak angkat itu tidak boleh dikahwini oleh bapa angkat. Itu sesuatu yang keji mengikut zaman musyrikin. Tetapi untuk memecahkan adat itu, Allah telah memerintahkan Nabi untuk mengahwini isteri Zaid yang anak angkat tadi, mengahwin isteri Zaid setelah Zaid menceraikan Zainab. Jadi Nabi mengahwini isteri anak angkat itu sebagai memecahkan adat jahiliyah. Pada segi adatnya keji, tapi syarak tidak mengatakan keji. Macam orang kita, seorang perempuan yang kematian suami dan dia beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian lepas daripada 4 bulan 10 hari, didengar bahawa dia sudah berkahwin dengan orang lain. Jadi orang pun mengatakan, lah, kubur laki merah lagi, tanah merah lagi dah kahwin. Kan? Jadi orang ramai mengatakan macam tu. Dianggap sebagai keji dalam segi adat, tapi tidak keji dalam segi syarak. Sebab dia sudah lebih daripada iddah. Macam itulah yang dikatakan fawahish. Keji mesti mengikut syarak, bukan mengikut adat. Wa izama ghadibu, dan apabila sahaja telah marah mereka, mereka yastaghfirun, mereka minta ampun. Jadi manusia ada sifat marah, tapi yang paling baik ni, sesudah sejuk daripada kemarahan, dia boleh memberikan keampunan. Dia boleh minta maaf, minta ampun. Ini susah kadang nak dapatkan jiwa macam ni. Ada setengah orang macam tu, dia memang kalau marah tu gila-gila marah. Tapi bila dia dah sejuk, elok je dia minta ampun tuan ke sana. Jadi orang yang dimarah tu, dia sejuk balik hati dia. Jadi ada setengah manusia mempunyai jiwa macam ni, jiwa yang baik. Macamlah contohnya, apabila sahaja telah marah mereka, mereka minta ampun. Kemudian wallazina, dia sifatnya lagi, sifat orang yang mendapat kebaikan di sisi Allah Ta'ala, atau balasan baik di sisi Allah Ta'ala. Wallazina stajabu li rabbihim, dan orang-orang yang telah memperkenankan mereka bagi Tuhan mereka. Memperkenankan ni maknanya mereka menyahut seruan, dengan mengesakan Allah, mengesakan ni mentauhidkan Allah, dan melakukan ibadat hanya untuk Allah. Jadi itu ditafsirkan sebagai memperkenankan Tuhan mereka. Dan wa aqamus shalah, dan telah mendirikan mereka akan solat. Jadi solat ini disebut sebab solat inilah tanda seseorang itu menegakkan agama.
Wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka dengan permesyuaratan bainahum, di antara mereka. Satu lagi perkara yang membawa kepada kebaikan di sisi Allah Ta'ala, bila dia nak memutuskan sesuatu perkara atau urusan dalam hal masyarakat, dia akan bermesyuarat. Mesyuarat raja-raja, kita dengar mesyuarat raja-raja, dia tak putuskan seorang, dia panggil semua untuk bermesyuarat. Itu dikatakan perkara yang baik. Jadi di situ bukan satu kepala, tapi ramai kepala yang boleh memikirkan di situ, atau mengeluarkan idea-idea yang bagus. Tapi kalau seorang, terkadang tidak ada keadilannya. Jadi bila ada mesyuarat itu, maka ia akan membawa kepada satu kebaikan. Kadang bila kita teringat masjid ke surau lah, bila waktu pemilihan pengurusi, pemilihan hajatan, kuasa dan sebagainya, kadang desah-desus kat belakang ni, macam-macam mengutuk, nak jatuhkan pengurusi yang ada, nak jatuhkan yang ada, macam itulah desas-desus kat belakang ni. Tapi bila dimesyuaratkan, Allah nak pilih. Kerana apa? Kerana mereka mencari jalan takwa. Bila mencari jalan takwa kepada Allah, maka Allah akan pimpin suatu jalan kebenaran. Akhirnya yang terpilih itu biiznillah, dengan izin Allah. Walaupun terkadang di luar dikutuk itu ini, tetapi kerana Allah nak pilih dia balik, maka dalam mesyuarat lain timbulnya. Itu kadang yang desas-desus tu hilang, yang nak dicadangkan pun hilang, timbul pula orang lain pula yang naik, pun ada. Itu bismillah, dengan izin Allah. Tiba-tiba orang baru lain yang tak pernah dicadangkan timbul pula kat situ, dia naik, pun ada juga berlaku. Itu dikatakan sebaiknya diputuskan dalam permesyuaratan. Nabi juga dalam hal peperangan pun Nabi bermesyuarat. Bukan keputusan Nabi, tapi dimesyuaratkan dulu. Macam mana strategi besok kita nak menghadapi musuh. Mereka cadangkan itu, mereka cadangkan ini. Tu. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, dan daripada apa yang telah merezekikan kami akan mereka belanjakan. Salah satu sifat lagi, orang yang akan mendapat kebaikan di sisi Allah ataupun balasan terbaik di sisi Allah ialah mereka tidak bersifat bakhil. Mereka berinfak atau membelanjakan apa yang Allah telah rezekikan kepada mereka. Wallazina iza asabahumul bagh, dan orang-orang yang apabila telah menimpa ia akan mereka oleh kezaliman, atau bahasanya bila dia dizalimi, bila dia dizalimi, hum, mereka yantasirun, mereka membela diri. Maknanya dizalimi bukan mereka tunduk saja kepala, tapi dia membela diri. Kalau dia kata tak salah, dia kata tak salah. Dia tetap membela diri. Sebab itu hanya tuduhan, bukan kebenaran. Dia hanya dituduh. Itu dikatakan dia kena membela diri. Itulah sifat orang-orang yang akan mendapat kebaikan di sisi Allah. Baik, sambung lagi. Wa jaza'u, dan balasan. Wa jaza'u, dan balasan sayyi'atin, kejahatan,
sayyi'atun ialah kejahatan. Misluha seumpamanya. Faman maka barang siapa afa telah memaafkan ia wa aslaha dan telah berbuat baik ia fa ajruhu maka ganjarannya Allah atas Allah. Innahu sesungguhnya dia la yuhibbu tidak ia suka az-zalimin akan orang-orang yang zalim. Sambung ayat 41, walaman dan sungguh orang yang intasoro telah membela diri ia ba'da sesudah zulmi teraniaya ia faulaika maka orang-orang itu tiada alaihim atas mereka min sabil daripada jalan. Baik, saya masuk dulu ya. Ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Dan balasan kejahatan adalah kejahatan seumpamanya. Kalau diistilahkan sebagai kisos, ya, orang yang mematahkan gigi seseorang, maka balasannya juga kena patahkan gigi dia. Jadi balasan itu adalah mengikut kisos sama. Tapi di sini faman afa dan maka barang siapa telah memaafkan ia wa aslaha dan telah berbuat baik ia, tak berdendam. Dia maafkan dan tidak berdendam. Fa ajruhu 'ala Allah. Maka ganjarannya atas Allah. Contohnya, dia telah melempang seorang itu, lebam. Tapi dia tak balas lempang. Dia bagi maaf dan dia tidak berdendam. Maka ganjarannya ada atas Allah. Mana Allah akan beri ganjarannya. Innahu la yuhibbuz zalimin, sesungguhnya ia Allah tidak ia suka akan orang-orang yang zalim, iaitu orang berlaku aniaya. Walaman tasara dan sungguh orang yang telah membela diri ia ba'da zulmihi sesudah teraniaya ia faulaika ma alai min sabil, maka orang-orang itu tiada atas mereka daripada jalan. Apa maksudnya macam tu?
Maknanya tidak ada satu dosa pun terhadap mereka. Itu mana jalan dosa tak ada. Ya. Maknanya dia membela diri. Ya, sesudah dianiaya. Ya, maka dia tidak ada dosa buat dia. Itu maknanya maka orang-orang itu tiada atas mereka jalan. Mana tidak ada jalan dosa terhadap mereka. Itu adalah hak mereka. Mereka membela diri. Ya. Takkan nak diam diri saja. Ya, dituduh, dianiaya, difitnah, bukan-bukan. Ya, nak berdiam diri. Ya, sudah tentu tidak. Ya. Okey, sekadar itu dulu untuk ayat Al-Quran sampai ayat 41. Ya, kita nak sambung dengan pelajaran sorof. Ya. Pelajaran sorof ni hari itu kata ada latihan. Jadi latihan tu kita nak selesaikan dulu, baru kita sambung dengan pelajaran sorof selanjutnya. Ya. Kejap ya, saya buka. Baik ya. Sampai bilangan berapa yang belum diulang kaji? Buka mic ya. 24. 23 ke 24? Okey. 24 ya? Okey, pasti 24. Okey. Kita teruskan. 24 ini adalah tasriful ajwab, masih bab rubai daripada bab af'ala yuf'ilu. Dan contoh dibagi ialah aroda, telah menghendaki ia, atau perkataan mahu, ya, ingin. Itu makna menghendaki. Aroda yuridu irodatan, arid la turid. Tengok bila amar, dia hilang huruf mu'tal dia. Arid. Nahi pun hilang huruf mu'tal, ya, tengah dia. La turid. Kalau mudhari'nya yuridu, ya. Isim fa'ilnya muridun, isim maf'ulnya naik atas, muradun. Makan zaman sama, muradun, muradun. Madi majhul urida, mudhari' majhul yuradu. Ya, tamrin yang diberikan ialah azala, menghilangkan. Cuba buat madi mudhari' masdar. Sebut dulu madinya. Okey. Lagi. Okey, azala yuzilu izalatan. Amar nahi. La tuzil. Okey, azil la tuzil. Isim fa'il? Muzil. Muzilun, muzalun. Makan zaman. Muzalun, muzalun. Madi majhul, mudhari' majhul. Uzila yuzalu. Betul, makna menghilangkan. Sekarang nombor 2 dengan makna memanjangkan, atau lah dari perkataan yang kita selalu jumpa, tawil. Tawil panjang. Ya, tawil. Tola, telah panjang ia. Ya, jadi di sini 4 huruf kena makna melampau. Kalau makna panjang jadi memanjangkan. Kalau hilang, menghilangkan. Macam tu. Jadi sekarang buat madi mudhari' masdar. Ya, atola yutilu itolatan. Amar nahi. Atil la tutil. Isim fa'il, isim maf'ul, makan zaman. Mutilun, mutolun, mutolun, mutolun. Okey, madi majhul, mudhari' majhul.
Ya. Okey. Utila yutolu. Betul. Yang ketiga, aada dengan makna mengulangi. Aada, ya. Sekarang ni buat ya madi sampailah habis mudhari' majhul. Ya, cuba buat. Ya, ya betul. Ya. Cantik. Itu makna mengulangi. Nombor 4 dengan makna menjawab daripada perkataan ya, daripada perkataan jawab, selalu kita sebut jawab, ya. Itu makna bahasa Arab tu. Jadi dia punya rubai dia ajaba. Ya. Ajaba makna telah menjawab ya. Makna menjawab. Okey, sekarang buat madi menjawab ni sampailah kepada akhir. Ajaba sebut. Okey. Ya. Betul, ya. Itu makna menjawab. Kemudian nombor 5, aqama dengan makna mendirikan. Selalu perkataan ya aqamas solah, ya, mendirikan solat. Ya. Kan kita jumpa selalu aqimus solah. Itu amar aqimu, ya, jamak. Kalau mufrad aqim. Aqim, ya. Kalau jamak aqimu. Baik, sekarang buat aqama, mula aqama sampailah akhir. Ya, cantik, ya. Itu makna mendirikan. Yang keenam, makna ajaza atau selalu perkataan jaiz, harus, ya. Dengan makna membolehkan. Membolehkan, ajaza. Selalu dikaitkan dengan hukum harus. Mana kalau harus tu boleh. Jadi sini membolehkan. Okey, buat ajaza. Ya, cantik. Yujazu, ya. Okey. Itu makna membolehkan. Nombor 7 dengan makna mengganjarkan. Kalau tak faham mengganjarkan, memberi pahala. Asabah. Asabahum, ya, telah membalas ia atau telah memberi pahala ia akan mereka. Jadi asabah. Okey, sekarang ni ya, teruskan asabah. Okey. Okey, ya. Betul. Sekarang ni kita buat makna. Makna mengikut wazan. Nombor 1. Yang nombor 1 tadi, menghilangkan. Menghilangkan. Kalau madi,
Mudhari masdar. Kehilangan, okey. Amar, hilangkanlah oleh engkau. Nahi, jangan engkau menghilangkan. Isim fa'il, yang menghilangkan. Isim maf'ul, makan zaman. Tempat menghilangkan, ni tambahkan ni, tempat menghilangkan. Lagi zaman, mati majhul, telah dihilangkan ia. Mudhari majhul, ia dihilangkan, ya. Jadi ya, itu di antara contoh ya, yang dibuat. Artinya banyaklah yang dah betul. Jadi ya, akan datang yang tamrin yang ke-25, iaitu tasrif nakis. Ya, saya dah hantar dalam grup. Bab masih bab rubai, tapi bab berkaitan tasrif nakis. Kalau ajwab, ya, kita tengok dia punya huruf mu'talnya di tengah. Tapi kalau nakis, huruf mu'talnya di akhir. Ya. Sebab itu ada ajwab, ada nakis, ada multawi, ya, ada misal. Ya. Macam itulah kita nak tahu. Kalau ajwab, dia di tengah. Ya. Kalau nakis, itu maknanya mu'talnya di akhir. Dan sama juga dengan kaedah yang diberikan tadi, iaitu masih bab af'al la yuf'ilu, tapi akan datang contohnya dibagi abka. Ya, abka daripada perkataan baki, bakia. Ya, atau perkataan yang dikatakan menangis. Ya. Kalau abka ni menangiskan. Ya. Menangiskan. Dia kalau rubai ni, rubai 4 huruf, kita letak makna ni kena melampau, kan? Melampau itu yang sebetulnya. Contohnya misal kata nazala, telah turun ia, 3 huruf. Kalau anzala, telah menurunkan ia. Kalau 4 huruf. Kalau anzala, telah menurunkan ia. Kalau kita terjemah anzala, telah turun ia, salah. Sebab kalau 4 huruf, dia kena makna melampau. Macam tu. Macam tadi, menghilangkan, memanjangkan, mengulangi, ya, menjawab. Ya. Jadi macam itulah bahasa-bahasa dia. Ya. Kebanyakannya makna mesti melampau. Okey, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan. Apa dia? Kejap ya. Pastikan balik. Ayat berapa? 37. Okey. Ayat 37 ya, berbunyi yajtanibuna, okey. Yaghfiruna, okey. Okey. Ya, okey. Wa iza ma ghadibu hum yaghfirun, dan apabila sahaja telah marah mereka, mereka minta ampun. Dipahamkan kalau kita terjemah dan apabila sahaja telah marah mereka, mereka mengampuni. Sedap ke sedap? Tak sedap. Jadi kalau tak berapa kena,
Ya, kita kena sesuaikan dengan nada bahasa. Nada bahasa, ya. Betul. Betul. Macam contohnya yastaghfirun. Yastaghfirun, mereka minta ampun. Kan? Yastaghfirun. Ada ta lah. Ya. Macam ni yaghfirun, mereka mengampuni. Pun boleh jugalah kalau nak sesuaikan dengan makna tu. Ya. Telah marah mereka, mereka mengampuni. Tak apa, boleh letak situ. Mereka mengampuni. Itulah. Kena ke tidak? Kalau jadi kita letakkanlah mereka minta ampun. Maknanya orang yang marah tadi, dia minta ampun kepada yang dimarahi. Kemudian ataupun yang marah ini dia mengampuni orang yang kena marah. Buat dia marah. Buat dia marah. Boleh juga. Tak ada salah. Ya. Okey, alhamdulillah. Ya. Boleh tanya kalau apa-apa yang kita rasa kurang jelas, ya. Okey, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul.